السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala ukhbira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu yaqul la aqumanna al-layl wa la asumanna an-nahar ma 'ishtu. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أأنت الذي تقول ذلك؟ فقلت له قد قلته يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر ونم وقم وصم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة ب10 أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. قال قلت فإني أطيق أفضل من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم صم يوما وأفطر يومين. قال قلت فإني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم صم يوما وأفطر يوما وذلك صيام داود عليه السلام وهو أعدل الصيام. قال قلت فإني أطيق أفضل من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك. قال عبد الله لأن أكون قبلت 3 الأيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي، أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu, kata dia ada orang habaq pada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia ada kata la aqumanna al-layl wa asumanna an-nahar ma 'ishtu. Cerita Abdullah bin Amr bin al-As ni, dia kata ada orang pergi report dekat Nabi. Ada orang pergi jumpa Nabi, pergi report dekat Nabi, pergi beritahu dekat Nabi, kata Abdullah bin Amr bin al-As ni ada kata benda ni. Dia kata apa? Yang pertama dia kata la aqumanna al-layl. Konon-kononnya Abdullah bin Amr bin al-As ni dia ada kata, dia kata aku start daripada hari ni aku tak mau tidur dalam malam, aku nak semayang malam aja. Ada orang sedang dengar Abdullah bin Amr bin al-As cakap macam tu, dia pergi habaq dekat Nabi, dia kata ya Rasulullah, Abdullah bin Amr bin al-As dia ada cakap macam ni. Dia kata start daripada ni dia tak mau tidur dah malam, dia akan sentiasa buat qiyamul lail tiap-tiap malam. Yang kedua, wala asumanna an-nahar ma 'ishtu. Yang kedua,
Kononnya Abdullah bin Amru bin Al-As ni dia kata aku start pada hari ni aku nak puasa tiap-tiap hari. Ma'ishtu, selagi mana aku hidup, maka selagi tu aku akan buat 2 benda ni. Kononnya Abdullah bin Amru bin Al-As dia ada cakap depan orang, dia kata dia nak buat 2 benda ni. Siang dia nak puasa tiap-tiap hari, malam dia tak mau tidur, dia nak sembahyang malam tiap-tiap malam. Kononnya Abdullah bin Amru bin Al-As ada kata macam ni. Orang pergi report dekat Nabi SAW. Bila Nabi SAW dengar benda ni, Nabi panggil Abdullah bin Amru bin Al-As ni. Tuan Abdullah bin Amru bin Al-As ni, dia anak gubernur. Bapa dia Amru bin Al-As, gubernur. Kita ulang banyak kali cerita Amru bin Al-As ni. Dia satu masa dulu dia orang yang paling benci dekat Nabi Muhammad. Lepas tu dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, dia jadi orang yang paling sayang dekat Nabi Muhammad. Lepas tu dia pernah dilantik menjadi gubernur. Dan masa dia jadi gubernur tu, ketika dia tu tunggu masa nak mati, masa tu dia menangis. Dia tak mau jumpa siapa pun mai ziarah dia. Bila ada orang main nak tengok dia sakit di rumah dia, dia beralih menghadap dinding. Dia tak mau tengok orang yang main jumpa dia. Dia beralih menghadap dinding, dia teriak. Sehingga kan sahabat tanya dia, wahai Amru, pasal apa jadi macam ni? Ada cerita benda ni. Dia kata aku melalui 3 zaman dalam hidup aku. Zaman yang pertama, zaman sebelum aku masuk Islam, dia kata tak ada nama yang aku paling benci melainkan nama Muhammad lah aku paling benci. Pada masa tu dia kata kalau aku jumpa Muhammad, aku bunuh dia. Dia kata nasib baik Allah tak bagi aku mati dalam keadaan aku benci Muhammad. Dia kata lepas aku masuk Islam, dia kata tak ada orang yang aku paling sayang melainkan Nabi Muhammad SAW. Masa tu dia kata aku tak boleh tentang mata dengan Nabi Muhammad ni. Pasal apa? Pasal hormat aku dekat Nabi Muhammad ni menyebabkan aku tak boleh nak bertentang mata dengan dia. Dia kata kalaulah Allah bagi aku mati masa tu, bahagia aku. Dan zaman ketiga, zaman aku menjadi gubernur, dia kata memerintah negeri ni, aku takut kalau aku mati semasa aku menjawat jawatan ini. Kerana aku takut aku tak tunai tanggungjawab yang aku mesti tunai kepada rakyat aku. Ini cerita Amru bin Al-As, bapa kepada Abdullah yang meriwayatkan hadis ini. Abdullah bin Amru bin Al-As ni dia cakap macam tadi. Cakap dia ni orang pergi report dekat Nabi. Nabi panggil dia. Bila Nabi SAW jumpa dia, Nabi kata dekat dia, "A'antal ladzi taqulu dzalik?" Nabi kata, "Betulkah hang kata macam tu? Betulkah hang ada cakap di depan orang kata hang akan puasa tiap-tiap hari? Betulkah hang ada cakap depan orang kata hang tak mau tidur dah waktu malam melainkan nak semayang malam saja tiap-tiap malam? Betulkah hang ada cakap macam tu?" Maka jawab Abdullah bin Amru bin Al-As, dia kata, "Qad qultu ya Rasulullah." Dia kata betul, memang saya cakap macam tu. Qad qultuhu ya Rasulullah, sesungguhnya memang saya ada kata macam tu ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW kata dekat dia, "Fa innaka la tastati'u zalik." Nabi kata Abdullah, hang tak akan mampu buat benda yang hang cakap tu. Nabi kata dekat Abdullah bin Amru bin Al-As ni, Nabi kata dekat dia, "Fa innaka la tastati'." Sesungguhnya hang tak akan mampu buat apa yang hang kata. Tuan-tuan, manusia semua macam tu. Manusia ni hidup dia ada gerak. Manusia ni hidup dia ada gerak. Satu zaman dulu dia jahil tentang agama, dia tak tahu apa tentang agama, membujuk lalu melentang patah. Haram halal pun tak ambil tahu, tipu orang hari-hari, cakap bohong ni amalan hidup dan sebagainya. Bahkan ada sebahagian daripada orang terlanjur sampai ke peringkat minum arak, berzina dan sebagainya. Satu zaman dia main, satu zaman daripada hidup dia, hati dia terbuka, terima hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, gerak dia tinggi. Ada di kalangan orang yang menerima hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala ni, gerak dia memuncak sampai satu tahap dia buat sampai ke tahap ekstrim.
Manusia biasa melalui zaman-zaman yang macam ni. Zaman dia jatuh, zaman dia memuncak naik. Dan ada di kalangan manusia, daripada zaman jahil tak erti apa, Allah buka hati dia terima hidayah, gerak keimanan dia memuncak naik, dia jadi satu orang mukmin yang beramal dengan apa yang dia tahu dan sebagainya. Menjelang akhir hidup dia, drop balik, dia jatuh balik. Dan dia menjadi orang yang meninggalkan Islam daripada hidup dia. Ada orang jadi macam tu, na'udzubillahi min dzalik. Maka Islam dengan kaedah dia apa dia? Islam dengan kaedah dia kata lebih baik. Dia kata amal yang lebih baik itu ialah madama alaih. Dia kata amal yang konsisten, amal yang sentiasa kita buat, wa in qalla. Nabi kata walaupun sikit. Jadi kita ni nak kena kontrol. Bila Allah buka hati kita, bila kita rasa senang hati nak terima Islam, kena kontrol. Jangan terlebih sangat. Pasal apa? Takut sekali lagi tinggal terus. Islam punya kaedah macam tu. Nabi SAW kata, ahabbul amal ila Allah ma dama alaihi sahibuh wa in qalla. Nabi kata sebaik-baik amal di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah amalan madama alaih, amalan yang dia sentiasa buat, wa in qalla, walaupun sikit. Daripada dia reti tentang agama dulu, sebelum tidur witir 3 rakaat dia buat. Lebih-lebih tak ada. Seminggu sekali, 2 minggu sekali barulah bangkit buat tahajud malam dan sebagainya. Tapi sebelum tidur amalan dia 3 rakaat witir, 3 rakaat saja. Tak sampai pun 5 minit, 3 rakaat daripada mengantuk nak tidur macam mana pun dia ambil ayat sembahyang, Allahu akbar, witir 3 rakaat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, habis. Nak bangkit buat tahajud malam ni seminggu sekali, 2 minggu sekali, ataupun tak salah sebulan sekali dia buat. Tapi dia konsisten, amalan dia macam tu aja, sentiasa macam tu aja. Nabi SAW kata itu amalan Allah Subhanahu wa taala cukup suka. Amal yang sedikit tetapi sentiasa dilakukan. Baik, apabila Abdullah bin Amr bin Al-As ni pada zaman semangat dia tinggi, dia bercakap macam tu depan orang. Dia kata, aku malam aku tak mau tidur dah, aku akan sentiasa sembahyang malam. Siang dia kata tak ada hari yang aku akan lepas, melainkan aku akan buat puasa sunat. Bila sampai ke pengetahuan Nabi SAW, Nabi panggil dia, Nabi tanya dia, dia kata betul, memang dia kata macam tu. Nabi kata fa innaka la tastati'u dzalik. Nabi kata, Abdullah, hang tak akan mampu buat apa yang hang kata. Nabi SAW kata dekat dia, fasum wa aftir. Nabi kata puasa, tak ada masalah kalau nak buat puasa sunat. Wa aftir, tapi adakan hari yang kamu tak puasa. Nak puasa sunat tak ada masalah, tapi jangan sampai tiap-tiap hari. Puasa sunat wa aftir, dan ada hari tak puasa. Wa nam wa qum. Nabi kata tidur. Bila mai waktu malam tidur. Wa qum, 1/3 ujung daripada malam bangun sembahyang. Jangan sampai tak tidur. Nabi kata 6. Dalam bahasa Arab kata yang tu fa'al tu dia panggil fa'al amal, perintah. Nabi perintah semua orang yang nak buat ibadat malam ni 6, tidur dulu. Waqub, ujung malam tak lagi, nak bangkit subuh, bangkit bagi awal sikit, untuk nak buat sembahyang tahajud dan sebagainya sikit sebelum masuk waktu subuh. Nabi SAW kata wasum minasyahri 3 ayyam. Nabi kata kalau nak cantik puasa sunat ni dalam sebulan ambil 3 hari. Nabi kata kalau nak cantik, kalau kita nak jadikan hidup kita ni hidup beribadah, kita nak jadikan hidup kita ni hidup yang sentiasa tak lupa perintah Allah, Nabi kata buat macam tu. Nabi kata wasum minasyahri, dalam sebulan tu puasa 3 ayyam, 3 hari. Baik, 3 hari ni ada banyak cerita di kalangan ulama. Di kalangan ulama hadis, mereka menamakan 3 hari sunat puasa ni sebagai ayyamul bir. Dia bagi ayyam ni plural daripada yaumun. Yaumun 1 hari, ayyam maksudnya hari-hari. Ayyamul bir, bir dia berkaitan baydah, baydah maksudnya putih. Ayyamul bir maksudnya hari-hari putih. Maksud hari-hari putih ialah hari-hari bulan terang.
Maksudnya ialah sunat puasa 3 hari pada tiap-tiap bulan pada hari-hari bulan terang. Maka ada 2 pendapat di kalangan ulama hadis. Satu pendapat mengatakan hari 13, 14 dan 15 bulan Islam. Ada pendapat kata hari 14, 15 dan 16 daripada bulan Islam. Kerana itu adalah ayyamul bid. Itu adalah hari-hari yang putih, yang bulannya terang, yang malamnya cerah. Maka Nabi SAW kata, kalau nak cantik, puasa bagi ada 3 hari dalam sebulan. Tiap-tiap bulan ada 3 hari kita puasa sunat. Tiap-tiap bulan ada 3 hari kita puasa sunat. Dan dalam hadis lain Nabi SAW kata, mana-mana hari pun tak jadi masalah. Ambil 3 hari. Baik. Kemudian Nabi kata, fa'innal hasanata bi'ashri amsalihha. Logik puasa 3 hari sebulan itu ialah kerana dalam Islam al-hasanah, ada satu kebaikan itu bi'ashri amsalihha, pahala dia 10. Nabi kata, kita buat satu benda baik, kita diberi 10 pahala. Kalau orang puasa dalam sebulan, dia ambil 3 hari untuk puasa sunat. 3 hari 3 kali 10, maknanya 30. Puasa 3 hari dalam sebulan menyamai macam orang puasa 30 hari pahalanya. Nampak tuan-tuan? Ini yang kata hadis. Dia ada unsur-unsur matematik. Dia ada unsur-unsur matematik. Sama macam esok kita puasa Ramadan, habis Ramadan sunat puasa 6. Ramadan 30 hari. 30 kali 10 maknanya 300. Tambah lagi 6 hari. 6 hari 6 kali 10 maknanya 60. Maknanya 360. Maknanya macam puasa 1 tahun. Itu matematik yang ada di dalam ilmu hadis. Maka Nabi SAW sebut dalam hadis ni, Nabi sebut dekat Abdullah bin Amr bin Al-As yang semangat nak puasa tiap-tiap hari ni. Nabi kata dekat dia, kalau nak cantik, Nabi kata wasum minasyahri 3 ayyam. Puasa dalam sebulan ambil 3 hari. Nabi kata fa innal hasanah bi'ashri amsalihha. Kerana kebaikan itu diganjarkan dengan 10 pahala. Maknanya 3 hari puasa sebulan macam puasa 30 hari sebulan. Begitu. Wa dzalika mithlu shiyamid dahri. Nabi kata maka orang yang buat puasa sunat 3 hari dalam sebulan, dia macam orang yang puasa sepanjang masa. Dia macam orang yang puasa sepanjang masa. Qala qultu fa inni utiqu afdala min dzalik. Abdullah bin Amr bin Al-As, bila Nabi kata begitu, dia counter balik cakap Nabi. Abdullah bin Amr bin Al-As, dia kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, tapi saya boleh buat lebih baik pada tu. Dia kata, ya Rasulullah, Tuan suruh saya ambil dalam sebulan, ambil 3 hari aja. Tapi saya ni, saya boleh buat afdala min zalik, lebih afdal daripada tu. 3 hari ni bagi saya tak ada apa-apa. Saya boleh buat tiap-tiap hari. Semangat. Dia kata dekat Nabi SAW macam tu. Qala Nabi SAW. Nabi kata dekat dia. Nabi kata, sum yauman wa aftir yaumain. Nabi kata, kalau hang rasa hang kuat, boleh puasa sunat lagi banyak. Nabi kata, sum yauman. Puasa sehari. Wa aftir yaumaini. Buka puasa 2 hari. Nabi kata puasa sehari, hari ni puasa, esok lusa jangan puasa. Tulat puasa pula. Lepas tu 2 hari tak sah puasa. Lepas tu puasa pula. Nabi kata kalau boleh buat macam tu, itu sudah cukup baik. Nabi kata. Nabi ni, tuan-tuan tengok, ini yang kata counselling. Counselling. Nabi SAW duk counselling Abdullah bin Amr bin Al-As. Nabi counselling dia. Nabi tak mau bagi dia ni nampak semangat terlebih. Tak mau. Pasal apa? Takut. Kok tak lagi dia cemui. Sedangkan Tuhan tak cemui untuk nak bagi pahala dekat dia. Tuhan tak cemui. Buat banyak mana pun Tuhan boleh bagi pahala. Dalam hadis Nabi SAW kata, fa inna Allah la yamalla. Nabi kata maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lan yamalla. Tuhan tak jemu. Maksudnya tak jemu nak bagi pahala kalau orang buat baik. Tapi Nabi kata hatta tamallu. Nabi kata takut kok hampa kot nanti jemu nak buat baik. Allah Subhanahu wa taala buat kebaikan banyak mana pun Tuhan bagi ganjaran dekat orang yang buat. Takut kok orang yang gelut buat hari ni kok bulan depan tak buat langsung dah.
Nabi SAW pesan macam tu. Bila Nabi kata lagu tu, Abdullah bin Amr bin Al-As, dia kata lagi dekat Nabi, dia kata, fa inni utiqu afdala min zalika ya Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, tapi saya boleh buat lebih pada tu. Takat nak puasa sehari, lepas tu tak puasa 2 hari, lepas tu puasa pula. Saya boleh buat lebih pada tu. Boleh tak kalau saya buat lebih pada tu? Dia nak minta juga dekat Nabi, suruh Nabi bagi kata kat dia, hang boleh puasa tiap-tiap hari. Dia nak yang tu. Qala Nabi SAW, Nabi kata dekat dia, kalau macam tu, sum yauman wa aftir yauman. Nabi kata kalau hang betul-betul kuat dan betul-betul bersemangat nak buat ibadat, Nabi kata sum yauman, puasa sehari, wa aftir yauman, buka sehari. Maknanya selang sehari. Hari ni puasa, esok buka. Lusa puasa, tolak buka. Buat macam tu, Nabi kata dekat dia. Wa zalika qiyamu Dawud alaihi salam. Nabi kata itu puasa Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam seumur hidup dia puasa selang sehari macam tu. Bila Nabi SAW kata macam tu, Abdullah bin Amr bin Al-As, dia kata, fa inni utiqu afdala min zalik. Dia kata, ya Rasulullah, tapi saya boleh kalau nak buat lebih pada tu. Semangat, tuan-tuan. Ni yang kata semangat ni. Nak mengaji ni, nak mengaji hari-hari. Cari habis semua ustaz yang mengajar masjid tu, 30 hari dah, 30 malam ada ustaz mengajar di masjid tu. Dia yang bekerja cari ustaz ni, telefon ustaz ni, hambat pergi sana, hambat pergi sini. Dia ni. Lepas itu, ustaz mana boleh tak telefon dah, dia pun tak payah mengaji dah. Pasal apa? Cemuih lah. Cemuih lah. Tuan-tuan, ni manusia. Manusia dia tak boleh gelojoh nak buat satu-satu benda. Sat lagi dia cemuih cepat. Rupa-rupanya Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang buat kita, dia reti tentang PL perangai dan tabiat kita ni. Maka Allah pesan awal-awal, apa pun jangan gelut sangat. Takut pun sat lagi cemuih. Baik, bila Nabi SAW kata puasa sehari, buka sehari, dia kata, ya Rasulullah, saya boleh lebih pada tu. Boleh tak boleh saya puasa lebih pada tu? Qala Nabi SAW. Nabi kata apa kat dia? Nabi kata, la afdala min zalik. Nabi kata kat dia, tak ada yang lebih baik daripada tu. Nabi terus pukul keras. Nabi kata, la afdala min zalik. Tak ada puasa yang lebih baik daripada puasa Nabi Daud. Nabi Daud puasa sehari, buka sehari. Puasa sehari, buka sehari. Hang nak buat tiap-tiap hari, tak ada puasa yang lebih baik daripada puasa yang dibuat oleh Nabi Daud. Qala Abdullah bin Amr bin Al-As, kata dia, la an akuna qabiltu thalathatal ayyam allati qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min ahli wa mali. Abdullah bin Amr bin Al-As, lepas Nabi tekan dia kuat macam tu, dia kata apa? Dia kata, alangkah baiknya, dia kata, kalau kita boleh buat puasa 3 hari dalam sebulan itu. Dan bagi aku, puasa 3 hari dalam sebulan itu ahabbu ilayya min ahli wa mali. Itu lebih baik daripada keluarga aku dan harta benda aku. Maksudnya apa, tuan-tuan? Kita buat yang menepati sunnah Nabi SAW, itu yang paling baik. Jangan kita kata kita buat menyalahi sunnah itu lebih baik. Kalau Nabi SAW kata tak ada puasa yang lebih baik daripada puasa selang sehari, jangan kita pula pergi kata tak puasa hari-hari lebih baik. Jangan. Kerana hak Nabi kata itu tetap lebih baik daripada segala-galanya. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Di dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yaftir wa yaftir hatta naqula la yasum. Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahril qat illa Ramadan. Wa ma ra'aituhu fi syahri وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam Muslim daripada Aisyah
isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, siapa lebih tahu tentang Nabi selain daripada isteri Nabi? Sahabat ni boleh tahu tentang Nabi, tapi dia ada limit masa dia. Tapi isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tahu banyak benda. Pasti Nabi hidup sama dengan dia. Maka Aisyah radhiyallahu anha dia kata apa? Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia puasa tak nampak macam dia nak buka puasa. Maksud dia Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kalau puasa sungguh-sungguh. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia yasum, kalau dia puasa sungguh-sungguh. Aisyah kata nampak macam Nabi tak mau buka puasa. Sungguh-sungguh Nabi bila buat ibadat. Satu. Kemudian kata Aisyah, "Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala shiyam syahril qad illa Ramadan." Aisyah kata seumur hidup aku tak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa 1 bulan genap illa Ramadan, melainkan bulan Ramadan sahaja. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kita dah buat puasa Rejab, Syaban, Ramadan, Rejab komplit 1 bulan, Syaban komplit 1 bulan. Aisyah kata apa? Aisyah kata aku tak pernah tengok wa ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala shiyam syahril qad illa Ramadan. Aisyah kata aku seumur-umur hidup aku tak pernah tengok Nabi puasa genap sebulan, melainkan bulan Ramadan saja. Dia kata wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi Sya'ban. Nabi banyak puasa sunat hanya pada bulan Sya'ban. Dia kata banyak puasa sunat, bukan genap sebulan. Banyak Nabi buat puasa sunat dalam bulan Sya'ban. Yang genap habis sebulan hanya dalam bulan Ramadan sahaja. Itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Di dalam sebuah hadis lain, ini garis panduan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat daripada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin, ya Aisyah, hal 'indakum syai'? Qalat, qultu ya Rasulullah, ma 'indana syai'. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inni sha'im. Qalat, fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa uhdiyat lana hadiyah أو جاءنا زوج. قالت فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أهديت لنا هدية أو جاءنا زوج وقد خبأت لك شيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ قلت حيث. قال النبي صلى الله عليه وسلم هاتيه. فجئت به فأكله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قد كنت أصبحت صائما أو كما قال. hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ini garis panduan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah kata satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya dia. Nabi tanya Aisyah isteri Nabi. Nabi kata, ya Aisyah, hal 'indakum syai'? Satu hari Nabi tidur rumah Aisyah, Nabi bangkit pagi itu. Nabi bangkit, Nabi tanya isteri dia, tanya Aisyah. Nabi kata, Aisyah, hal 'indakum syai'? Ada apa-apa makanan di rumah kita? Jawab Aisyah, ya Rasulullah, ma 'indana syai'. Aisyah kata, ya Rasulullah, tak ada apa hari ini. Hari ini tak ada apa di rumah kita ni. Nabi kata apa? Fa inni sha'im. Nabi kata kalau macam tu, hari ini aku puasa. Nabi dia betul ya, dia simple punya orang. Bangkit pagi, lepas selesai sembahyang sah lerah semua, tanya bini, hari ini ada makan apa? Bini kata hari ini tak ada apa. Nabi kata kalau tak ada apa, fa inni sha'im. Kalau macam tu aku puasa hari ini. Nabi kata. Lepas tu Nabi keluar daripada rumah. Dalam masa Nabi keluar tu, fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa uhdiyat lana hadiyah.
Nabi keluar pergi tak apa lama, ada orang mai di rumah Nabi ni, di rumah Aisyah, mai bawa makanan sebagai hadiah untuk Nabi. Biasalah Nabi SAW, orang ni sentiasa ingat nak bagi hadiah ke Nabi. Duduk tak duduk orang bawa mai satu tandan korma pergi rumah di pintu rumah Nabi. Duduk tak duduk bawa makanan, masak kambing tiap-tiap dia hantar di rumah Nabi. Nabi ni orang sayang dia, orang tak tahu nak buat macam mana. Ini dia antara bentuk yang orang tunjuk sayang mereka kepada Nabi SAW. Bila Nabi keluar pergi tak apa lama, mai satu orang bawa makanan mai di rumah Nabi, hadiahkan kepada keluarga Nabi ni. Kata Aisyah, falamma raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qultu ya Rasulullah, uhdiyat lana hadiah. Bila Nabi balik, Nabi sampai di rumah, Aisyah abang dekat Nabi. Aisyah kata, ya Rasulullah, tadi ada orang mai hantar hadiah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dengar macam tu, Aisyah pula kata dekat dia, waqad khaba'tu laka syai'a. Aisyah kata pula, hadiah yang mereka bawa mai tadi, aku dah makan sikit dah dan aku simpan untuk kamu sikit. Nabi SAW bila dengar macam tu, Nabi kata, ma huwa? Nabi kata, apa benda yang orang mai hadiah tu? Hadiah apa? Kata Aisyah, hais. Hais ni kuih, satu jenis kuih yang dibuat daripada, tuan-tuan pergi negeri Arab ada, dia buat daripada korma, dia tumbuk-tumbuk korma tu, dia campur dengan keju sikit, dia campur, dia buat lagi jadi kuih. Kuih yang berasaskan korma, dia panggil hais. Ha kecil, ha yasin, hais. Aisyah kata, orang mai bagi dekat kita ni hais. Bila Nabi SAW dengar macam tu, Nabi kata, hatihi. Nabi kata, awak mai kat aku. Tadi pagi abang puasa. Nabi kata, inni sa'il, aku puasa. Lepas Nabi keluar semua, balik main, Aisyah kata, orang main hadiah dekat kita makanan. Nabi kata, apa benda? Dia kata, hais. Nabi dengar hais, Nabi kata, buat main. Nabi kata kepada hatihi, buat main, aku nak tengok makanan tu. Faji'tu bihi. Aisyah kata, aku pun bawa main dekat Nabi, letak depan Nabi, fa'akala. Nabi makan. Nabi makan. Summa qala, dalam pada Nabi makan tu, Nabi kata qad kuntu asbahtu sha'iman. Nabi kata, pagi tadi aku puasa. Nabi kata, la dah buka dah. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Maksud dia apa tuan-tuan? Maksud dia puasa sunat boleh buka. Itu maksud dia. Maksud dia puasa sunat boleh buka. Macam kita buat puasa Isnin, puasa Khamis, kita bercadang nak puasa. Kita pun dah ingat dah, dan niat dah hari ni aku nak puasa sunat hari Isnin. Dah ingat dah. Tengok-tengok orang mai rumah kita tengah hari. Bila orang mai rumah kita tengah hari, kita nak ajak dia makan. Kita nak abang kita puasa tak elok. Kita pun makan sekali. Buka puasa, sedangkan puasa itu puasa sunat, tidak salah. Mengikut perbahasan ulama, puasa-puasa wajib yang dilarang kita buka, melainkan atas alasan yang syar'i. Dia kata puasa wajib apa dia? Puasa Ramadan, puasa nazar, puasa qada. Ini puasa-puasa wajib. Puasa-puasa wajib ni dilarang kita buka. Pasal dalam Quran Allah sebut, wala tubtilu a'malakum, jangan kamu batalkan amalan-amalan kamu. Maka ulama tafsir kata, maksudnya ialah amalan-amalan fardu saja-saja tak boleh kita batalkan. Termasuk semayang. Kita semayang fardu ni tak boleh saja-saja. Tak lagi semayang lain, tak boleh. Kenapa habis semayang ni? Kecuali ada sebab-sebab yang syar'i, kita boleh batalkan ibadat ni. Maka puasa pun sama juga. Kalau puasa wajib, puasa Ramadan ataupun puasa qada ataupun puasa nazar, itu puasa wajib. Puasa wajib tak boleh saja-saja buka, melainkan atas sebab-sebab syar'i. Kita musafir misalnya, kita dibenarkan untuk tidak puasa. Kita marid, kita sakit misalnya, kita dibenarkan untuk tak puasa. Ataupun apa-apa benda yang disenaraikan di dalam Quran dan di dalam hadis Nabi SAW, maka dibenarkan untuk buka puasa kalau sekiranya sudah puasa wajib. Puasa sunat boleh buka, tak ada masalah. Timbul pula satu persoalan. Kadang-kadang orang perempuan mereka nanti tanya, mereka kata mereka buat puasa qada. Mereka buat puasa qada, lepas tu macam manakah mereka nak buka puasa? Boleh ke tak? Dia bertanya.
Kita jawab kata tak boleh, kecuali ada alasan yang syar'i. Ada uzur yang syar'i baru boleh. Dia kata kalau dah puasa dah, lepas tu buka juga macam mana? Tak ada sebab syar'i. Buka juga macam mana? Berdosa, kita kata. Baik, dia kata nak kena qada balik tak yang tu? Macam mana kita kata? Dia buat puasa qada tu wajib. Dia dah buat puasa qada, lepas tu dia buka puasa qada tu. Dia nak kena qada tak puasa qada tu? Anda faham tak? Dia nak jadi bertingkat-tingkat macam tu. Dia jadi puasa qada tu memanglah bila buka tak jadilah, memang dia anggap hutang lagi. Ni buka puasa qada ni jadi nak kena qada pula ke puasa qada tu? Kita kata tak ada. Yang tu tak ada. Bayar hutang hak nu lah. Hak hari tu lah. Hak puasa qada kita buka ni tak payah bayar. Orang perempuan ni kadang-kadang yang ni pun jadi celaru sama-sama mereka. Jadi cerita dia macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bab puasa saja pun banyak bicara dia. Jadi mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 3. Kita masih lagi berada di dalam tafsir surah Fatir. Surah Fatir muka surat 297. Kita masuk ayat 38 daripada surah Fatir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha 'alimu ghaibis samawati wal ardh. Maksudnya bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu Tuhan yang amat tahu segala yang gaib di dalam 7 lapis langit dan bumi. Itu dia. Dia start ayat itu dia nak beritahu kat kita. Dia kata Allah Subhanahu wa ta'ala ni Tuhan yang alim, Tuhan yang maha mengetahui. Dia tahu semua. Kita tuan-tuan, kita kalau orang tanya kita malam ni kubur duk ada sebelah ni, berapa ramai dah mayat yang ditanam dalam kubur ni? Saya tak boleh jawab. Kita orang kepala batas, daripada beranak-beranak kecil-kecil dulu orang kepala batas, sampailah hari ni kita orang kepala batas. Kalau orang tanya kita, tu kubur hak ada tu, berapa dah mayat duk ada dalam tu? Kita cuma boleh jawab kata banyak. Banyak, tak arah ingatlah banyak. Berapa ni tak ingatlah tapi banyak. Ilmu kita takat tu Kalau kita pergi bilang batu nisan tu pun belum tentu bilangan batu nisan tu menepati bilangan mayat ada dalam. Maknanya yang kata ilmu manusia, yang duk bercakap pandai, yang duk berasa pandai, yang duk berasa apa ni, ilmu manusia ni dia limited. Dia tekat tu dia tak boleh pi lah. Kubur duk ada tepi masjid kita duk semayang hari-hari pun kita tak tahu berapa mayat duk ada dalam tu. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala ayat ni kata apa? Innallaha 'alimu ghaibis samawati wal ardh. Allah Subhanahu wa ta'ala ni Tuhan yang mengetahui semua benda gaib yang ada dalam 7 lapis langit dan yang ada dalam bumi. Allah tahu bilangan tepat yang ada dalam kubur di kepala batas ni berapa orang. Allah tahu bilangan tepat. Bahkan Allah tahu berapa orang lagi nak masuk selepas ni sebelum menjelang kiamat. Allah tahu sampai macam tu sekali. Demikian yang dikatakan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam tu. Dia kata maka tiap-tiap sesuatu yang di dalam langit dan yang gaib itu dengan nisbah kepada makhluk. Adapun pada Allah maka sekalian yang maklum pada Allah, tiada yang gaib. Yang kata gaib ni pada kita, benda yang mata tengok tak nampak. Apa dia? Malaikat raqib dengan atid. Mata kita tak pernah nampak. Kita tahu kata ada malaikat raqib dengan malaikat atid. Kita tahu ni pasal apa? Pasal Quran beritahu. Illa ladaihi raqibun atid. Quran kata melainkan padanya, pada manusia itu ada raqib, ada atid. Pasal itu kita tahu. Tapi yang kata malaikat raqib ni macam mana rupa dia, dia duk main bertugas selalu, dia pakai baju kala apa, kita tak tahu tuan-tuan. Pasal apa? Pasal benda ni gaib. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala dia tahu semua. Dia tahu semua. Ada satu orang forward mai satu email dekat saya. Nak cerita tentang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala dari sudut sains. Dia start, dia kata kononnya benda ni daripada NASA. Daripada angkasa lepas Amerika Syarikat. Daripada duduk di mana planet mana tu, mereka fokus mai ke bumi.
Bumi ni pada asalnya tak nampak langsung, hilang dalam cakrawala yang banyak-banyak ni. Dia ada perkiraan dia tu, dia punya fokus dia tu, dia punya fokus turun sampai nampak bumi. Sebelum tu nampak matahari, nampak apa, bumi tak nampak lagi, nampak hal besar-besar dulu. Fokus lagi, kecil-kecil nampak bumi. Bumi fokus lagi sampai nampak Amerika. Fokus lagi Amerika lagi sampai nampak New York. Fokus lagi New York sampai nampak daerah yang ada dalam New York. Fokus lagi sampai nampak ada rumah berapa biji dalam New York. Fokus lagi sampai dalam rumah tu ada apa, ada pokok, ada pasu bunga. Fokus lagi pasu bunga tu ada daun. Fokus lagi daun tu, dalam daun tu ada sel-sel dia lagi. Fokus lagi, dia nak cerita kata satu benda saja berapa lapis punya duk turun mai. Last kali dia kata apa? Semua tu dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tengok tu dia main dalam PowerPoint presentation. Bila tengok tu sendiri hati kita ni dia rasa Allah ni Tuhan Maha Besar. Tuan-tuan, orang putih yang buat kajian. Orang putih yang buat kajian tu. Kajian yang nak menunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala ni Tuhan Maha Besar. Bukan sahaja Tuhan ni Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bukan dia ni Rabb kepada alam sahaja. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala ni dia pergi sampai hadis, sampai daun ada berapa lay dalam muka bumi ni Tuhan tahu. Sampai hari ni saja daun nak luruh berapa lay Tuhan tahu. Sampai hari ni saja benih daripada pokok yang ditanam, berapa benih yang akan tumbuh, berapa benih yang akan mati, Tuhan tahu. Sampai macam tu pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala dia pergi dalam sampai macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah mengetahui yang gaib dan yang nyata. Sambung firman Allah, innahu alimun bizatis sudur. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu Tuhan yang alim, yang mengetahui dengan barang yang dalam hati manusia. Hati kita ingat apa? Tuhan tahu. Hati kita ingat apa ni? Hati kita ingat nak marah ke orang ke, tak suka ke orang ke, benci ke orang ke, sayang orang ke, apa ke, Allah tahu. Kita tak tahu. Kita tengok orang dia buat muka, orang kata muka 10 sen. Dia kata muka tadi kering, kita tak tahu dia suka ke dia tak suka kat kita. Kita tak tahu. Dia jumpa kita dia buat senyum, kita tak tahu dia suka tak suka kat kita. Allah tahu. Kita tak boleh camouflage dengan Allah. Kita tak boleh nak menyamar, nak buat-buat dengan Allah, buat-buat kata khusyuk dalam sembahyang, walhal hati kita khusyuk kepada Allah tahu. Demikian yang kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang lainnya, yakni yang terang-terang punya, terlebih aula bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang kecil-kecil dalam hati, lintasan dalam hati pun Allah tahu, yang lain tak ada apa-apa bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah, huwallazi ja'alakum khalaifa fil ardi. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang menjadikan kamu itu ganti pada dalam bumi daripada segala orang yang dulu ada. Yang sudah mati masa Nabi Adam, masa Nabi Nuh, masa Nabi Ibrahim, masa Nabi Musa dan masa Nabi Isa. Dulu start sejarah manusia ni, orang kata sejarah mankind, orang boleh kata start dengan Adam alaihi salam. Allah bagi jadi dia min turab, daripada tanah. Adam duduk dalam syurga sunyi. Allah jadikan pasangan hidup dia daripada rusuk kiri dia, keluar mai Hawa. Daripada situ berkembang manusia ni, keluar Habil, Qabil, apa semua berkembang sampai zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam. Tuhan bagi banjir satu dunia, satu muka bumi, banjir semua sekali. Hak mana yang hidup atas kapal Nabi Nuh tu saja, start daripada situ berkembang pula manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala bagi jadi semua benda-benda ni. Allah ganti satu kaum dengan satu kaum, satu kaum dengan satu kaum. Ini disebut oleh Allah dalam Quran. Dia kata huwallazi ja'alakum khalaifa fil ardi. Allah jadikan manusia di atas muka bumi ni silih berganti. Satu generasi habis, mai generasi lain. Habis generasi ni, mai generasi ni. Allah ganti umat Nabi Adam, mai Nabi Nuh.
Allah ganti umat Nabi Nuh main sampai zaman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan umat Nabi Muhammad ni pun lapis tok nek kita habis, mai tok wan kita habis, tok wan kita mai pak kita habis, pak kita mai kita habis, kita mai anak kita habis, anak kita mai cucu kita. Allah yang mentakdirkan semua benda ni jadi macam tu. Tak ada seorang yang Allah simpan taruh mai melainkan Nabi Allah Isa alaihi salam. Tuhan taruh untuk nak menyelesaikan satu tugas dia menjelang akhir zaman. Hak lain mati belakang. Demikian Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Quran. Firman Allah, "Faman kafara fa alaihi kufruh." Tuhan kata, maka barang siapa kufur dengan Allah, maka atasnya jua dosa kufurnya itu, iaitu neraka. Tuhan tak ada masalah. Dia buat satu generasi, dia bagi habis, mai generasi baru. Dia bagi habis, mai generasi baru. Dia bagi habis, mai generasi baru. Dalam banyak-banyak generasi ini, siapa yang beriman, dia selamat. Siapa yang kufur, dia tanggung akibat kekufuran dia. Tuhan tak ada masalah. Tuhan tak ada rugi apa. Kalau dia jadikan satu generasi, semua yang hidup dalam generasi itu tolak Allah, tak mau Allah jadi Tuhan lebar. Allah tak ada rugi apa-apa. Hang tanggung akibat kekufuran. Macam tu aja. Kata dia, dan barang siapa beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan dengan Rasulnya, maka baginya pahala akan iman itu, iaitu syurga, dan bertambah-tambah nikmat dalam syurga. Tuhan dia kerja bagi jadi manusia. Dia hantar main Nabi untuk pimpin manusia. Manusia ikut Nabi, ikut pimpinan Tuhan, Tuhan bagi syurga. Manusia tak mau ikut Nabi, tak mau ikut apa yang Tuhan buat turun, Tuhan tolak pergi ke neraka. Senang bagi Tuhan, tak ada masalah apa. Hampa pilih untuk beriman, aku bagi janji baik aku dekat hampa. Hampa pilih untuk bantah, untuk kufur, untuk engkar, aku tolak hampa pergi ke neraka. Senang saja. Tuhan tak ada masalah apa dengan benda ni. Firman Allah, wala yazidul kafirina kufruhum inda rabbihim illa maqta. Dan tiada bertambah segala kafir oleh kufur mereka itu pada Tuhan mereka itu, melainkan bertambah murka dan bertambah marah Allah Subhanahu wa taala pada mereka. Siapa kufur, tak ada apa dia dapat, melainkan satu, dia dapat murka Tuhan. Tuhan tak ada apa-apa. Satu dunia ni orang tolak Islam, tolak Allah Subhanahu wa taala, Allah tak ada rugi apa pun. Melainkan orang yang tolak itulah yang akan menanggung akibat daripada penolakan dia. Dia akan dihumban ke neraka. Firman Allah, wala yazidul kafirina kufruhum illa khasara. Dan tiada bertambah akan segala kafir-kafir oleh kufur mereka itu, melainkan rugi dan menyesal semata-mata. Itu dia. Tuhan ulang dua kali, tuan. Kalau baca ayat tu balik, dua kali Tuhan ulang. Yang pertama Tuhan kata, wala yazidul kafirina kufruhum inda rabbihim illa maqta. Siapa tolak daripada nak beriman dengan Allah, dia tolak, dia tak mau beriman, Allah murka dia. Dia ulang lagi sekali, wala yazidul kafirina kufruhum illa khasara. Siapa tolak, tak mau beriman dengan Allah, dia rugi. Tuhan ulang ni pasal apa? Dalam kaedah tafsir dia kata lit-taukid. Dia kata kerana Tuhan nak mengukuhkan apa yang dia kata. Tuhan nak beritahu, kata siapa tolak wahyu dia, siapa tolak Quran, siapa tolak Nabi yang dihantar kepada dia, satu, dia dapat murka Allah. Yang kedua, dia rugi. Yang rugi tu dia tak boleh tebus dengan apa-apa di akhirat esok ni. Macam tu. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul ara'aytum syuraka'akum alladhina tad'una min dunillah. Kata olehmu ya Muhammad kepada kafir-kafir yang sembah tokong ni, khabar olehmu akan daku segala asnam syirik yang kamu sembah akan dia daripada lain Allah ini. Aruni madza khalaqu minal ardi. Khabar olehmu kepada aku apa suatu yang mereka itu, yakni yang tokong itu perbuat daripada bumi ini. Juzuk yang mana, negeri mana, laut mana. Allah suruh Nabi Muhammad ditanya orang kafir yang sembah berhala ni. Ditanya mereka, abang mai kat aku sah. Suruh Nabi Muhammad ditanya orang yang sembah berhala. Ni, hampa duk sembah berhala ni, hampa abang mai kat aku sah. Berhala hampa ni buat apa atas muka bumi ni? Mana negeri yang berhala hampa buat? Mana lautan yang berhala hampa buat? Mana hutan yang berhala hampa buat? Mana orang yang berhala hampa buat? Apa benda yang berhala hampa buat di atas dunia ni? Ditanya mereka. Tuhan suruh Nabi Muhammad ditanya. Firman Allah, am lahum syirkun fis samawat.
Pergi tanya mereka, ataupun ada bagi mereka itu sekutu ataupun saham serta Allah pada jadi 7 langit ini berkongsi. Pergi tanya mereka, ataupun Allah buat langit 7 lapis ni, mereka ada saham dalam buat langit tu. Tuhan buat 6, mereka buat 1 lapis kan? Pergi tanya tak? Kok tokong mereka ada buat selapis? Tuhan buat 6, tokong mereka buat selapis. Pergi tanya tak? Tuhan suruh Nabi Muhammad pergi tanya mereka ni. Tuan-tuan, hak duk pergi bubuh lah apa lah duk. Hak duk hilang tu bukan tokong makan. Budak-budak nakal duk curi makan. Itu pasal lah ni buah-buah plastik. Dulu buah betul-betul duk hilang. Mula-mula hilang, mereka duk kata makan lah. Bukan. Ni budak-budak balik sembahyang Isya ni duk pergi curi. Budak-budak balik sembahyang Isya ni, budak-budak, nama pun budak-budak, mana ada dosa pahala apa kat depa budak-budak. Habis sembahyang Isya apa semua, keluar-keluar tu duk pombang tengoklah. Hari ni apa, buah apple ke, buah leh ke apa ke, hak depa. Dia keluar-keluar, oh dia kata makan lah. Tapi lama kelamaan dia fikir-fikir balik, karut ni, dia kata mana benda ni boleh makan? Dia pun tahu benda ni mana boleh makan. Kalau nak makan buah apple pun tak boleh, nak buat langit macam mana? Buah-buah plastik tadi. Ini cerita dia. Rupanya Nabi SAW disuruh oleh Allah pergi tanya soalan macam ni. Pergi tanya, nak suruh orang yang kena tanya tu fikir. Tak usah jawab. Kata mereka, tokong mereka ada buat langit. Tak usah jawab macam tu. Tanya mereka, berhala apa makan ke buah apple ni? Tu pun dah tak boleh jawab lah. Kalau nak suruh pun tak boleh. Macam mana nak pergi buat langit, bumi, bulan, bintang, matahari? Itu cerita dia. Maka Quran ni, dia cerita dia macam tu. Dia nak suruh fikir. Dia nak suruh Nabi ditanya mereka ni dengan tujuan supaya mereka bila dengar pertanyaan tu, mereka fikir. Itu tujuan dia. Firman Allah, am atainakum kitaba. Ataupun ditanya mereka, ataupun kami ada datang kepada mereka itu kitab daripada kami. Ditanya kat mereka ni semua, ada terima wahyu turun main kitab apa-apa kat mereka ni? Ditanya kat ni orang yang sembah berhala ni, adakah mereka terima kitab apa-apa daripada Allah? Tuan-tuan, Yahudi terima kitab. Yahudi terima kitab Taurat, yang kemudiannya rahib-rahib dia pindah. Tapi Yahudi tak sembah tokong. Yahudi tak sembah berhala. Dia percaya dengan Allah juga. Dia percaya dengan Tuhan juga. Bagi dia Allah juga. Itu sebab Baitul Maqdis itu menjadi zon pertikaian kepada semua bangsa dalam dunia. Baitul Maqdis, tuan-tuan, Yahudi kuasai Baitul Maqdis. Dia tak pi peruntuh Baitul Maqdis. Pasal apa? Pasal Baitul Maqdis juga adalah masjid suci mereka. Lah ni Baitul Maqdis duduk bawah jagaan dia, duduk bawah penguasaan dia. Kalau betul Baitul Maqdis ni hak orang Islam saja, dia dah pergi bom hancur dah. Baitul Maqdis tu pada muka hampa, kiblat pertama hampa kami bagi hancur dah. Dia tak bom tempat tu. Pasal apa? Pasal Baitul Maqdis tu juga masjid dia. Dia kata hak tu hadiah punya. Pasal apa tuan-tuan? Pasal dia pun terima kitab Taurat. Kitab Taurat ni siapa hantar main? Allah juga yang hantar main. Masalah Yahudi hari ini ialah, Yahudi hari ini dia membaca Taurat yang telah diputar belitkan, diselewengkan dan dipindah. Dia sudah menjadi satu dokumen yang corrupted. Orang Allah kata satu dokumen yang corrupted, yang sudah korup, yang sudah dilingkupkan oleh ulama-ulama dia dulu. Demikian juga dengan Nasrani, dengan Kristian. Dia asal-asalnya terima kitab samawi, dia terima kitab dari langit, dia terima Injil. Tapi malangnya Injil ni telah diselewengkan, telah diputar belit, telah disusun semula mengikut kesesuaian dan kepentingan orang yang susun tu. Tu pada Injil ada macam-macam nama. Ada Injil Matthew, ada Injil John, ada Injil Barnabas. Antara Matthew, John dan Barnabas tak sama. Pasal apa? Pasal Matthew adalah padri yang pindah kitab tu, dia buat sesuai dengan dia. John adalah padri yang pindah kitab tu, dia buat sesuai dengan dia. Matthew macam tu lah, maka akhirnya jadi kecelabu habis.
Sedangkan Injil asal yang Allah buat turun kepada Nabi Allah Isa alaihi salam itu betul daripada Allah Subhanahu wa taala. Cumanya apabila Quran turun, Taurat ke, Injil ke, apa ke, semua buah tepi, kena ikut Quran. Pasal Quran ini adalah wahyu terakhir untuk semua manusia. Bahkan turunnya Nabi Allah Isa alaihi salam esok ni, dia akan mentadbir bumi ini, menjamin keamanan di atas bumi ini berdasarkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu cerita dia. Baik, jadi disebutkan kepada kita di sini, ditanya tak Tuhan katakan Nabi Muhammad, ditanya tak depa ni hadu sembah berhala ni, adakah depa terima kitab apa-apa daripada Allah? Ditanya tak? Fahum ala bayyinatin minhu, maka mereka itu atas keterangan daripadanya. Kalau sekiranya betul mereka ada terima kitab daripada Allah, tentu mereka ni duk buat apa-apa hari ni berdasarkan keterangan kitab itu. Dengan bahawa mereka itu syirik serta Allah itu, maka tiada suatu daripada yang demikian itu. Tuhan jawab, Tuhan kata tak ada. Mereka ni hadu sembah berhala ni tak ada terima kitab apa pun daripada Tuhan. Sebab tak ada satu kitab yang Tuhan buat turun. Dalam Taurat baik, dalam Injil baik, dalam Quran baik, ataupun dalam suhuf yang diturunkan kepada Nabi-Nabi yang tertentu dulu baik, tak ada satu ayat pun yang Allah Subhanahu wa ta'ala suruh disembah berhala tak pun. Tak ada. Tak ada. Firman Allah, bal in ya'iduz zalimuna ba'duhum ba'da illa ghurura. Tetapi tiada ada janjian segala kafir setengah mereka itu akan setengah melainkan tipu daya, yakni dengan kata mereka itu asnam boleh syafaat. Itu dia. Tuhan kata betul-betul depa ni kena tipu. Depa kena tipu semata-mata. Depa hidup percaya kata berhala ni boleh memberi syafaat, boleh tolong depa. Sebenarnya tak boleh tolong apa-apa. Firman Allah, inna Allaha yumsikus samawati wal ard an tazula. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan yang pegang, Tuhan yang memastikan 7 lapis langit dan bumi itu daripada hilang kedua. Itu dia. Allah sebut dalam ayat ni apa dia? Allah kata langit bumi ini Allah yang pegang. Kerana Allah pegang langit dan bumi ini, maka semua tetap pada tempatnya. Langit tak reban turun main, bumi tak pecah walau apa jadi pun. Mainlah gempa bumi ke, gunung berapi ke, tsunami ke, apakah bumi tetap bumi. Tunggu sampai masa Allah Subhanahu wa ta'ala nak jadikan kiamat, Allah akan runtuhkan langit, Allah akan pecah belahkan bumi, laut pun boleh pecah belah. Semacam mana yang Allah sebut dalam Quran, masa tu baru akan jadi benda ni. Selagi tak main masa yang dijanjikan Allah, selagi tu Allah kata dia pegang benda ni tak akan jadi apa. Oi tuan-tuan, kalau tengok kemusnahan yang duk jadi atas muka bumi ni, pecah habis dah bumi kita. Pecah habis dah. Ahli-ahli geologi duk buat kajian, tengok dengan kawasan ada lingkaran api lah apalah semua ni duk kepung Malaysia betul. Kawasan yang kata lingkaran api, macam yang dibuat kajian ni, dia duk lengkong Malaysia. Dia pergi lintas, dia pergi belah pulau apa nama Pulau Jawa, dia patah balik dia lengkong Sumatera, lingkaran api. Dia panggil ini kawasan yang cukup bahaya, dia macam time bomb. Dia tunggu bila-bila masa dia boleh meletup. Macam-macam kemungkinan boleh jadi dalam kawasan lingkaran api ini. Dia boleh jadi gempa dasar laut, dia boleh jadi gunung berapi, dia boleh jadi gempa bumi, macam-macam benda boleh jadi kawasan yang kata lingkaran api ini. Maknanya macam time bomb. Bila Tuhan tekan switch dah, habis. Itulah kiamat yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia. Baik, setakat ni Tuhan kata apa? Tuhan pegang benda ni. Maka sebab itu dia dah hilang keduanya. Pasal itu langit tu ada, bumi tu ada. Pasal Tuhan pegang. Tuhan tu jaga benda ni. Wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Demi Allah, jika ditakdirkan hilang keduanya, nescaya dia ada pegang keduanya oleh seorang daripada lain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan kata apa? Dia kata demi Allah. Tuhan sumpah. Kalau sekiranya Tuhan lepas esok ni, langit dengan bumi ni Tuhan lepas, maksudnya kiamat. Bila Tuhan lepas aja, bila jadi aja kiamat, tak ada siapa boleh stop proses kiamat ni daripada jadi. Selagi mana Tuhan duk pegang benda ni, selagi itulah langit dan bumi ni duk di tempatnya. Tapi Tuhan kata apa? Jaga. Demi Allah. Bila mai hari yang lepas, tak ada satu kuasa dalam dunia ni boleh tahan daripada kehancuran berlaku.
Tuhan sebut benda ni. Innahu kana haliman ghafura. Bahawasanya Allah Ta'ala adalah dia Tuhan yang amat halim, yakni pada takhir azab kepada kafir-kafir. Tuhan ni cukup berlemah lembut. Kalau nak tengok kepada kafir ni, Tuhan bagi lingkup habis dah. Tapi oleh kerana Tuhan ni ada sifat halim, dia tak pelingkup mereka ni. Dia mentakhirkan azab kepada mereka ni semua. Tuan-tuan, kalau tengok kelaknat Yahudi ni duk buat lah ni, Tuhan dah bagi lingkup dah, habis semua mereka ni. Tuan-tuan pernah baca hadis? Hadis sahih. Dalam Sahih Bukhari ada, dalam Sahih Muslim ada. Akan sampai satu masa, Tuhan, Nabi SAW bagi tahu, akan sampai satu masa di mana apabila sampai sahaja masa tu, orang Islam akan bunuh semua Yahudi yang ada di atas muka bumi. Sehingga kan pada masa tu Nabi kata Yahudi ni lari menyorok balik batu. Batu bercakap. Dia kata, hai Muslim, belakang aku ada Yahudi. Hadis sahih, tuan-tuan, riwayat Imam Muslim. Bila nak main time tu, Allah saja yang mengetahui. Tapi dia akan main, time tu dia akan main. Apa proses yang nak kena kita lalu, nak boleh sampai ke situ, wallahu a'lam, Allah saja yang tahu. Tapi Nabi ada kata benda ni lah hadis dia, benda ni tentu punya jadi. Bila, Allah saja yang tahu. Akan main time tu, Yahudi menyorok balik belakang apa pun, benda ni akan kata, hai Muslim, belakang aku ada Yahudi. Tak boleh lari ke mana pun dia, melainkan pohon gharqad. Nabi kata pohon gharqad, kerana pohon gharqad ini pohon Yahudi. Nabi kata, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini janji Nabi. Tak percaya, mana kita terus duduk berselawat ke Nabi, kita terus duduk pergi Madinah untuk ziarah makam Nabi, tak usah. Pasal apa? Pasal benda ni Nabi SAW yang kata. Cuma masa dia bila, hanya Allah yang mengetahui. Begitu. Baik. Lagi amat mengampuni bagi segala yang taubat daripada kufur dengan masuk Islam. Mana-mana orang yang kafir yang buat ke Islam macam-macam lah ni, sakit hati. Tuan-tuan tengok surah Abang Mingguan Malaysia baru lepas ni, kartun Malaysia kita. Satu kartun tu dia tulis di atas Malaysia kita. Dia tunjuk gambar apa? Dia tunjuk gambar Bush, George Bush dengan Blair, Presiden Amerika dengan Perdana Menteri Britain, duduk atas kursi, tulis belakang tu director. Mereka seolah-olah duduk arah filem. Mereka duduk dengan duduk pegang heller tu, duduk bercakap, duduk tunjuk kapal terbang pergi duduk bom Lebanon. Mereka rupa-rupanya yang duduk bagi arahan Pok Jong nak buat apa, nak buat apa, nak buat apa. Orang duduk marah dekat Yahudi. Rupa-rupanya director kepada filem ni ialah Presiden Amerika dan Perdana Menteri Britain. Mereka ni yang paling laknat dalam dunia ni. Ini yang duk jadi ni. Allah Subhanahu Wa Taala kalau nak tengok kejahat mereka ni, berapa punya jahat mereka. Dia bagi masa, nak gencatan senjata pun dia bagi masa. Dia bagi masa, okey 3 hari lagi. Saya tak boleh kata Allah. Dah ada 3 hari lagi kita akan buat gencatan senjata. Dalam pada tu dia telefon di sana, apa bom habis-habisan. 3 hari lagi. Bukan 3 hari tuan-tuan. Lagi 3 minit nak habis masa gencatan senjata, bom duk luruh lagi. Habis baru kapal terbang semua balik. Punya jahatnya mereka ni buat kepada orang Islam dalam dunia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini Allah Subhanahu Wa Taala bukan tak tahu benda ni, tapi Allah Subhanahu Wa Taala ni haliman ghafura. Allah halim, dia takhirkan azab kepada mereka ni. Tuan-tuan ingat apa yang mereka buat dekat Islam ni, mereka tak kena apa di akhirat itu. Mereka tak boleh lepas daripada balasan Allah Subhanahu Wa Taala dekat mereka. Orang Islam yang mati kerana mempertahankan tanah air, tanah tumpah darah dia, syahid mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Balasan duk tunggu sana itu. Balasan duk tunggu sana. Dunia kita nampak kena macam tu. Akhirat itu negeri abadi. Di negeri abadi itu, orang yang terkorban syahid ni, kedudukan mereka tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah, wa aqsamu billahi jahda aymanihim, dan telah bersumpah mereka itu, yakni kafir-kafir Mekah, dengan nama Allah, bahawa dengan bersungguh-sungguh sumpah mereka itu, la in ja'akum nadhirun la yakununna ahda min ihdal umam. Demi Allah, ini orang kafir Mekah sumpah. Dia kata demi Allah, jika datang akan mereka itu oleh rasul yang menakuti dengan tauhid Allah,
nescaya adalah sekalian mereka itu lebih dahulu hidayah kepada agama Islam itu daripada salah seorang daripada umat-umat Yahudi dan Nasrani. Kerana lihat ahli Mekah akan Yahudi mendusta Nasara dan Nasara mendusta Yahudi. Ini cerita orang kafir Mekah sebelum Nabi Muhammad dihantar kat mereka. Mereka duk tengok Yahudi dengan Nasrani. Masa tu Nabi Muhammad tak ada lagi. Orang Mekah ni duk tengok Yahudi dengan Nasrani. Dia tengok Yahudi ni, dia mengaku kata dia ikut kitab Taurat Nabi Musa. Bila main Nabi Isa, mereka tak boleh terima Nabi Isa. Mereka kata Nabi Musa, Nabi mereka, Taurat yang mereka nak pegang. Injil mereka tak mau, Nabi Isa mereka tak mau. Orang yang ikut Nabi Isa, yang ikut Injil pula, mereka kata geng yang ikut Nabi Musa, yang ikut Taurat ni tak betul, kami betul. Orang kafir Mekah duk tengok benda ni. Orang kafir Mekah ni duk tengok benda ni. Dia kata apa-apalah Yahudi ni, hampa pun ikut Nabi juga. Nasrani pun ikut Nabi juga. Apa pasal yang hang kata aku betul, aku kata hang kata aku salah, hang betul? Pasal apa? Dia kata. Yahudi kata Yahudi betul, Nasara salah. Nasara kata Nasara betul, Yahudi salah. Orang Arab ni, kafir Quraisy Mekah ni, dia pada tengok, dia tahu lah mereka ni jadi lagu ni. Mereka bersumpah. Mereka kata demi Allah, kalaulah kita ni dapat satu Nabi, kita akan beriman dengan semua sekali. Mereka kata tu sebelum Nabi Muhammad dihantar ke mereka. Mereka bersumpah. Sumpah mereka ni Allah sebut dalam Quran. Mereka duk salahkan Yahudi pasal nak fanatik kepada Nabi Musa, tak mau terima Nabi Isa. Mereka salahkan Nasrani pasal fanatik dekat Nabi Isa, tak mau terima Nabi Musa. Padahal Nabi Musa pun Nabi, Nabi Isa pun Nabi. Dua-dua pun Nabi yang Allah hantar main. Apalah hang duk kata aku betul, hang salah, dia ni pun duk. Pasal apa? Mereka kata, mereka kata kalau Allah hantarlah kita Nabi, kita beriman. Kita tak akan jadi macam Yahudi, kita tak akan jadi macam Nasrani. Mereka kata ni sebelum Nabi Muhammad dihantar dekat mereka. Firman Allah, falamma ja'ahum nadhir. Maka tak kala datang kepada mereka itu, yakni kepada kafir Mekah itu, oleh Rasul yang menakuti, iaitu Nabi Muhammad SAW, yang menyeru kepada tauhid Allah, ma zadahum illa nufura. Maka tiada bertambah akan mereka itu, melainkan menjauh diri daripada ikut Nabi. Tapi bila Allah hantar Nabi Muhammad ke mereka pun tak mau ikut Nabi Muhammad juga. Tadi dia kata Yahudi, hang dah ikut Nabi Musa elok dah. Nasrani ikut Nabi Isa elok dah. Dua-dua pun Nabi Tuhan hantar. Mai apa yang duk bergaduh? Dia kata. Kita kalau Allah hantar mai Nabi dekat kita ikut Nabi ni, tak ada masalah. Lepas pada kata tu Tuhan hantar Nabi Muhammad. Bila hantar, mereka pun tak ikut Nabi Muhammad juga. Mereka sumpah kata mereka nak ikut, bila Nabi mai mereka tak ikut. Allah sebut benda ni di dalam Al-Quran. Pasal apa? Tuhan kata istikbaran fil ardi. Kerana mereka tak ikut Nabi ni kerana takbur dan membesar diri di dalam bumi Allah daripada ikut Rasulullah dengan iman. Punca mereka tak ikut ni apa dia? Pasal takbur. Pasal besar diri. Mereka semua pembesar di dalam tanah Arab ni, di Makkah ni, mereka pembesar. Kalau mereka terima Nabi Muhammad, mereka rasa mereka jatuh pasal mereka kena ikut Nabi Muhammad. Mereka mau orang ikut mereka tak mau ikut orang. Penyakit ni dia panggil penyakit takbur. Takbur ini menyebabkan mereka dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Wa makrat sayyi, dan tipu daya yang sangat jahat. Kerana kita, yakni kata konon nak ikut, tiba-tiba tiada ikut, tipu. Tadi kata kalau Allah hantar Nabi, kami nak ikut. Bila Nabi Muhammad mai, mereka tak ikut. Mereka ni buat satu bohong yang sangat busuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala yahiqul makru sayyi illa bi ahli. Dan tiadalah membinasa oleh tipu daya yang jahat itu melainkan dengan ahlinya. Maksudnya siapa yang bohong dengan Allah, maka orang yang bohong itu akan makan diri dia. Diri dia sendiri akan kena makan dengan bohong dia tu. Firman Allah, fahal yanzuruna illa sunnatal awwalin. Maka tiada nanti-nanti mereka itu. Maka tidaklah yang dinanti-nantikan oleh mereka itu melainkan jalan orang-orang yang dahulu kala, yakni daripada binasa mereka itu dengan dusta Rasul mereka itu. Perbuatan mereka tolak Nabi Muhammad ni menyebabkan mereka akan kena macam yang kena umat dulu. Apa dia? Allah akan binasakan mereka. Atas dunia tak binasa, akhirat mereka akan dibinasakan oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Falan tajida li sunnatillahi tabdila wa lan tajida li sunnatillahi tahwila. Tuhan ulang 2 kali lagi. Maksud dia apa? Maka tiadalah engkau dapat bagi jalan Allah itu bertukar. Kalau Allah dah tentu dah orang yang kafir dengan Allah ni akan kena hukum azab, Allah tak tukar dah. Itulah yang Allah akan kenakan dekat depa. Azab lah yang akan kena depa. Dan tiada engkau dapat bagi jalan azab Allah itu berpaling ataupun berubah ataupun beralih kepada orang yang tiada mustahak azab. Kalau Tuhan dah tentu dah dia ni kena, dia ni kena. Dia tak boleh alih ke orang lain. Tak boleh alih kan? Macam hujan lah. Hujan kalau Tuhan dah tentu dah kepala batas nak hujan, hang panggil lah mai bomo hujan pakai bus jaket pun hujan turun juga. Kita jangan ingat kata ni ada satu bomo hujan pandai ni dia boleh alih hujan. Tak ada, tak boleh alih. Tahwil ni alih, tak boleh alih. Kalau Tuhan dah tentu tempat tu nak turun hujan, tempat tu turun hujan. Hang tak pandai buat macam mana lah. Hujan turun ni kerja Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam tu. Firman Allah, awalam yasiru fil ardi, dan tidakkah berjalan mereka itu pada dalam bumi, fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim, maka memandang mereka itu betapa ada jadi kesudahan segala kafir yang dahulu daripada mereka itu, wa kanu ashadda minhum quwwah, dan adalah mereka itu yakni umat dulu tu terlebih sangat kuat daripada mereka, yakni daripada ahli Mekah ini. Maka binasa akan mereka itu oleh Allah dengan sebab dusta mereka akan Rasul yang disuruh kepada mereka itu. Itu dia. Tuan-tuan, melancung ni perintah Allah. Melancung. Tuhan kata awalam yasiru fil ardi. Tuhan kata dan tidakkah hampa nak berjalan di atas muka bumi ni, berjalan kita tengok. Untuk hari ni kalau ada duit lebih nak pergi umrah, jangan ambil trip terus ke umrah, singgah-singgah sikit. Singgah-singgah sikit. Saudi itu memang tempat kita nak pergi, kita nak buat ibadat di sana. Di sana ada Baitullah, di sana ada Masjid Nabawi, ada makam Nabi. Sana memang kita nak pergi. Tapi dalam-dalam pada nak pergi itu ambil trip yang singgah di Jordan misalnya. Berapa banyak tempat-tempat sejarah dia ada di Jordan. Kaum Nabi Lut dengan amalan liwat mereka yang Allah terbalikkan bumi tempat duduk mereka, pergi tengok. Pergi tengok sendiri. Kita tengok sendiri dengan mata kita, kita relate, kita kaitkan dengan hak kita duduk mengaji di sini ni. Kita nampak kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Pi sampai di Syria, pi tengok, pi di Palestin. Ini semua adalah bumi anbiya. Nabi-nabi ada berapa ramai ni duk ada kawasan tu. Semua duk ada kawasan tu. Kita pergi di sana, kita tengok bumi tempat nabi-nabi duk berdakwah dulu ni. Tuan-tuan, tak usah kata Syria, tak usah kata Jordan, tak usah kata Palestin, tak usah kata Mesir, tak usah kata. Kita kata Saudi sudah. Kita pergi Saudi, kita pergi di Madinah, daripada Madinah kita nak mai ke Mekah, kita naik bas ekspres, highway, lintas padang pasir. Nak pergi jadikan rezeki kita boleh tengok yang kita ribut padang pasir ni macam mana. Kita duduk naik bas ekspres tu, kita boleh tengok mata kita boleh tengok kot tingkap ni, boleh nampak yang kita ribut padang pasir dia main macam mana. Tu kita duduk naik bas tu, driver ni bila dia main ribut padang pasir, dia lintas highway kita duduk jalan ni, driver kena slow. Kena bagi lampu hazard, lampu emergency 2 biji kena pasang menyala. Tuan-tuan, itu duduk naik bas aircon pula lagi, laju pula lagi, 4 jam 5 jam boleh sampai Mekah Madinah. Tuan-tuan bayangkan Nabi SAW hijrah daripada Makkah ke Madinah dulu macam mana. Baru banyak tu kita tengok, banyak tu baru kita duduk tengok kucing. Ni naik balik nah, tak tengok apa. Dah lah nak pergi susah. Nak boleh ke pergi tu pun susah, pergi belanja himpun duit ni tak tahu nak abang lah. Dah boleh pergi Lena. Bas jalan-jalan tu ngoh, siap dengan mengerah semua komplit. Depa gerak-gerak weh sampai dah. Sampai Allah kata dalam Quran, awalam yasiru fil ardi. Awak yang hampa tak berjalan di atas muka bumi ni, tengok macam mana. Daripada Makkah kita nak buat haji, kita nak pergi ke Arafah. Kita tengok tu perjalanan tu macam mana. Nabi dulu berkenderaan unta. Udah Makkah tu Nabi pergi ke Mina dulu. Mina dulu duduk 8 hari bulan, Nabi duduk di Mina dulu. Daripada 8 hari bulan tu bertolak pula pergi ke Arafah 9 hari bulan. Daripada Arafah tu mai pula Muzdalifah nak mabit, nak bermalam ni. Daripada Muzdalifah tu nak masuk mai balik ke Mina balik. Dengan macam
nak mai balik ke Mekah, nak tawaf ifadah, nak tawaf rukun dan sebagainya. Kita tengok benda ni, kita boleh feel, kita boleh rasa macam mana getirnya ibadat haji orang dulu. Kita tak tengok benda ni semua, kita tak tengok, kita kira nak tidur. Kalau mengaji pun tidur. Jadi kira dengan tidur ni dia tak boleh habis. Rugilah kita. Pasal benda yang Allah suruh dalam Quran ni kita tak rasa. Kita nak rasa tu susah payah tu macam mana. Memang kita tak susah. Tapi kalau kita boleh melihat kesusahan pun dah okey dah. Kita tak susah. Tapi boleh tengok kesusahan pun tak apa. Itu sebab orang kata, kalau nak jadi pemimpin, kalau nak jadi Perdana Menteri ke, kalau nak jadi menteri ke, kalau nak jadi pemimpin, cantiknya pemimpin ni daripada orang susah. Pasal apa? Pasal dia melalui susah hidup dia. So bila dia duduk di atas, dia memikirkan orang susah. Tapi kalau dia beranak atas mai, tentu nak suruh dia fikir orang susah-susah. Bukan dia susah, dia susah nak fikir orang susah. Pasal dia tak pernah rasa susah. Dan dia tak pernah tengok susah. Kalau tengok pun tak pernah, macam mana dia nak rasa orang susah macam mana? Ini cerita dia. Sebab Nabi-Nabi ini, Nabi Muhammad SAW, training dia sebelum dia pergi jadi Nabi tu, training dia tu, dia susah. Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah. Ini cerita dia. Maka Nabi SAW, dia susah. Allah turun pula dalam Quran, dia kata, awalam yasiru fil ardi, dan tidaklah berjalan mereka itu di dalam bumi ini. Fayanzuru, dia suruh tengok, fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim, maka memandang mereka itu betapa ada jadi kesudahan segala kafir yang dahulu daripada mereka itu. Contoh kita mai daripada Muzdalifah nak mai ke Mina. Muzdalifah nak mai ke Mina tu sampai pertengahan jalan balik kanan, tempat ada bubuh kemah-kemah putih untuk jemaah haji duduk di Mina ni. Balik kanan di situ tempat tentera Abraha kena lempak burung dengan ababil, burung ababil dulu ni, lempak burung, tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Bila kita sampai itu, kita tengok tempat tu, kita ingat balik ayat Quran ni, oh sini tempat yang kata Abraha kena ni. Sampai badan tentera Abraha ni jadi macam mana daun yang dimakan ulat, bersarang badan. Hari ni orang kata kena tembak dengan M16, bersarang badan tu. Macam tu kena kepada tentera Abraha dulu. Lepas pada tu sikit, tengok balik kiri, kawasan bukit tu. Sebelum nak sampai kawasan Masjid Namirah tu, tengok balik bukit tu. Atas tu ada masjid cotek kecil di atas tu. Apa benda tu? Di situlah tempat Nabi Ismail alaihi salam nak disembelih. Di situlah tempat dia. Jadi bila kita tengok tempat tu, ada orang terang pula kita di situ dulu jadinya benda ni. Kita rasa di hati kita, oh tu dia. Ini yang Allah kata, fayanzuru, tolong tengok benda-benda ni semua. Bila tengok, dia sangkut mereka hati kita. Hak ni, hak kita duduk mengaji selama ni, oh kita rasa kesan dia. Itu baru tengok sejarah Nabi-Nabi. Kalau kita tengok ni, yang Tuhan kata, kaifa kana aqibatul ladina min qablihim, akibat yang menimpa kepada umat-umat yang bantah Allah dulu. Contoh pergi di Jordan, tengok yang kata Laut Mati ni, tempat umat Nabi Lut kena terak ni. Bila pergi tengok tu, dia rasa something dalam diri kita. Ini faedah kita pergi melancong tempat-tempat yang ada sejarah Islam yang ada di sana. Baik, firman Allah, wa kanu ashadda minhum quwwah, dan adalah mereka itu, yang umat-umat dulu terlebih sangat kuat daripada ahli Makkah itu. Kaum Ad dengan kaum Samud cukup kuat. Bukan sahaja kuat dari segi fizikal, badan mereka kuat. Kaum Ad dengan kaum Samud ni badan mereka kuat. Bukan cakap kuat tu saja, minda mereka kuat. Kaum Ad dan kaum Samud, mereka duduk dalam bukit pejai, bukit batu keras tu, mereka boleh tebuk dan jadikan kediaman mewah di dalam tu. Maknanya mereka ni bukan saja kuat dari segi fizikal, mereka kuat dari segala-gala segi. Pun Allah binasakan mereka. Kalau macam tu punya kuat, Tuhan boleh bagi binasa. Hampa yang tak kuat ni, Tuhan kata jangan hampa ingat hampa boleh lawan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kata maka binasa mereka itu oleh Allah dengan sebab dusta mereka kepada Nabi yang disuruh kepada mereka itu. Firman Allah, wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai', dan tiadalah Allah Subhanahu wa ta'ala itu bahawa melemah akan dia oleh sesuatu yang dikehendaki daripada beri nikmat kepada ahli taatnya dan azab kepada
ahli maksiatnya. Jadi tak ada masalah bagi Allah untuk nak azab orang yang berdosa ni. Tak ada masalah bagi Allah. Fis samawati wala fil ardi, pada dalam 7 lapis langit, dan tiada melemah Allah pada dalam bumi ini. Tuhan siapa pun tak boleh lawan. Siapa pun tak boleh lawan dengan Tuhan. Innahu kana aliman qadira, bahwasanya Allah Taala adalah dia Tuhan yang amat mengetahui lagi amat berkuasa. Tuhan ini cukup berkuasa. Walau yu'akhidullahu an-nas bima katabu ma taraka ala zahriha min dabbah. Dan jika ambil oleh Allah akan manusia dengan azab kerana barang yang mereka kerja syirik, kufur dan maksiat itu, nescaya tiada tinggal atas muka bumi ini suatu daripada binatang-binatang. Tuhan bagi amalan. Tuhan kata kalau sampai masa Tuhan nak ambil tindakan, dia nak buat main azab, dia tak tinggal apa atas muka bumi ni. Licin dia sapu. Tuhan kalau dia nak bagi lingkup habis musuh-musuh dia ni, dia buat main sekali, dia tak simpan seorang pun. Dia pergi habis semua. Tuhan kata macam tu. Walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma, akan tetapi mentakhir Allah akan azab mereka itu pada masa yang tertentu, iaitu hari kiamat itu. Tuhan simpan. Kiamat esok Tuhan akan binasakan mereka. Dan 2 kali dah saya ulang hadis cerita pasal Dajjal ni. Pasal Dajjal dengan Ya'juj dan Ma'juj 2 kali lah. Cerita pasal Dajjal dengan Ya'juj dan Ma'juj. Selepas selesai dah Dajjal pun dah dibunuh oleh Nabi Allah Isa, mai Ya'juj dan Ma'juj pula. Kemudian musnah Ya'juj dan Ma'juj ni dengan doa, dengan berkat doa Nabi Allah Isa alaihi salam. Mati habis Ya'juj dan Ma'juj ni bergelembang sampai tak ada sejengkai pun atas bumi ni yang tak ada bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Penuh dengan Ya'juj dan Ma'juj di atas muka bumi ni. Nabi Isa nak bawa orang-orang yang ikut dia turun pun tak boleh pasal bangkai penuh. Minta doa pada Allah. Allah hantar mai burung besar tengkuk unta. Mai dia kutip bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj ni, bawa pergi buang di tempat yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas tu busuk, bekas bangkai busuk. Nabi Isa minta lagi kepada Allah. Allah perintahkan hujan turun. Hujan turun, dia cuci bumi ni sampai umpama kaca. Kata dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Bersih bumi ni dengan hujan yang Tuhan hantar mai ni, bersih seumpama kaca. Lepas tu barulah Nabi Allah Isa alaihi salam memerintah alam ini dengan adilnya. Allah bagi keberkatan kepada seluruh alam. Sehingga kan seekor unta boleh dimakan oleh penduduk satu kampung, Nabi kata. Seekor biri-biri, susu dia boleh diminum sampai kenyang oleh satu keluarga besar. Allah bagi keberkatan. Yang kata berkat tu apa dia? Benda sikit pun cukup, itu berkat. Bila banyak tapi tak cukup, itu tanda tidak berkat. Keberkatan dah merata ke seluruh bumi, manusia kembali kepada iman dan kufur balik, pecah balik manusia. Bila banyak nikmat macam-macam Allah buat turun mai, dah mula jadi engkar dengan Allah balik, bantah dengan Allah balik, jadi macam tu balik. Bila dah jadi macam tu, Allah buat mai angin sejuk. Dalam hadis sahih Nabi kata Allah buat mai angin sejuk, dia selina masuk di celah ketiak orang yang beriman. Angin tu mai masuk celah ketiak, berasa sejuk, jatuh mati. Seronok orang-orang yang kufur, orang-orang yang kafir dengan Allah ni seronok. Tengok-tengok semua orang-orang hak bagai-bagai mati habis, depa seronok. Depa kata dah memang duk kata dah kita betul. Puan-puan ni tak betul, pasal tu depa mati. Dalam pada tengah seronok itulah Allah mendatangkan kiamat. Kemusnahan alam berlaku dalam keadaan yang tinggal atas dunia ni semua orang kafir belaka. Allah musnahkan secara yang cukup dahsyat. Langit reban turun, bumi tiba-tiba pecah, ombak laut dia jadi gila, mati dalam keadaan yang serba sengsara. Yang ni yang Allah sebut ni. Dia kata apa? Walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma, akan tetapi mentakhirkan Allah akan azab kepada mereka itu pada masa yang tertentu, iaitu hari kiamat. Fa idza jaa ajaluhum fa inna Allaha kana bi'ibadihi basira. Maka apabila datang ajal, yakni datang masa mereka itu, yakni datang masa mereka itu diazab, maka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah dia Tuhan dengan segala hamba-Nya itu melihat. Tiada terlindung suatu daripada penglihatan Allah Subhanahu wa taala zahir dan batin, daripada iman dan taat, kufur dan maksiat.
maka membalas Allah akan keduanya, yang di atas golongan yang beriman dan kufur itu dengan yang mustahak bagi mereka itu. Nah, wallahu a'lam. InsyaAllah lepas ni kita masuk surah Yasin Makkiyah. Kuliah ada satu lagi ya. Bulan depan insyaAllah ada satu kuliah, panjang umur, sihat tubuh badan, ada luang masa. Kita ada satu kuliah lagi bulan depan. Lepas itu puasa dah. Ujung bulan depan puasa dah. Duk macam-macam baru lagi duk main sembahyang tarawih di masjid ni dengan Imam Hafiz kita. Baru, rasa macam baru lagi. Ujung bulan depan puasa lah. Itu dia masa tuan-tuan. Maksudnya apa dia? Maksud dia kita dengan tarikh mati kita dekat. Bulan puasa tahun lepas dengan tarikh mati kita jauh sikit. Tapi bulan puasa ni dengan tarikh mati kita dah dekat lah. Makin duk dekat, makin duk dekat, makin duk dekat. Bekal kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala banyak mana? Hanya Allah dan kita saja yang tahu. Kita tahu lah, kita sendiri tahu. Dekat ni kita ni banyak mana yang kita buat. Semayang kita awal waktu macam mana? Semayang sunat kita banyak mana? Puasa sunat kita banyak mana? Baca Quran kita banyak mana? Sedekah tolong orang kita banyak mana? Bila muhasabah, benda ni takut juga. Takut. Apa kata kalau malam ni Tuhan ambil kita? Bukan takut mati. Mati tak guna takut. Semua orang akan mati. Cuma dulu kendian saja. Semua orang akan mati. Tak payah takut benda mati. Tak payah takut. Takutnya apa? Nak mati ni hak kita nak bawa pi. Nak bawa pi, nak menghadap Tuhan ni macam mana? Kita tak mau hidup sampai di sana. Amal hak kita bawa dah lah sikit. Amal tu pula Tuhan hempuk atas muka kita. Amal tu pula Tuhan hempuk atas muka. Tuan-tuan baca hadis Khalid bin Ma'dan. Takut. Macam mana amal manusia ni bila dibawa pergi ke depan Tuhan. Hadis riwayat Khalid bin Ma'dan. Bawa amal ke depan Tuhan ni kita duk sangka tak apa adalah bawa. Sampai-sampai Tuhan suruh malaikat hempuk amal tu atas muka. Tuhan kata apa? Aku tak mau amal yang macam ni. Tak layak kita bawa amal macam tu nak pergi bagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan Rabbul Alamin. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah mengenangkan benda ni. Maka wajar kepada semua orang, saya pesan dari saya kepada semua orang, insafi benda ni. Insaf dalam maksud kata apa? Dalam maksud kata tengok mana-mana kekurangan kita tambah. Kalau selama ni kita balik lagi nak tidur pakai dum tidur aja, tak mau dah. Nak tidur lagi ayat semayang kena ambil, Allahu akbar, tahajud. Buat witir 3 rakaat dulu. Buat witir 3 rakaat dulu. Dan jadikan amalan. Jadikan amalan. Bukan dekat malam ni aja. Jadikan amalan. Jadikan pesan kat bini kita di rumah ni. Pesan kat dia. Kalau hang tengok aku nak tidur tak semayang witir, hang peringat. Pesan kat dia. Pasal kita kalau tak pesan, tak lagi dia jadi kau. Pesan kat dia. Hang tengok kalau nak tidur tadi, kalau nampak abang tak semayang, hang peringat suruh semayang witir. Dia kata, tak, kata doa, aku nak buat lah. Setiap bulan ni aku nak buat. Kita bila nak buat perubahan ni memang masalah. Mula-mula bini kita tu dia tahu buat ayah buang beat lah. Dia buat begitu kat kita. Kita mula buat serius. Jadi bila dia kata tu senyum jahanam, tak buat dah. Jadi nak kena bersungguh. Benda ni nak kata kat dia. Kalau dalam hadis Nabi kata apa? Dalam hadis Nabi suruh pergi ayam. Pergi ayam di muka bini. Suruh dia pun bangkit sama dengan kita tahajud malam. Kalau dia jaga, kita pesan kat dia, suruh dia pergi ayam muka kita. Bangkit. Nabi SAW tuan-tuan, Nabi SAW bangkit semayang tahajud malam, pergi ketuk pintu rumah Fatimah. Hadis. Nabi pergi ketuk pintu rumah Fatimah. Nabi panggil suruh bangkit dua orang semayang tahajud. Bukan tiap-tiap malam, once a while. Tengoklah seminggu, 2 minggu ke sebulan sekali ke apa, Nabi pergi buat macam tu. Jangan tak buat langsung. Nabi takut macam tu. Walhal anak-anak Nabi semua ahli ibadah, tapi Nabi pergi buat macam tu. Pasal apa? Pasal nak ajak kita umat dia yang tak buat ni. Tengok mana-mana loophole, mana-mana lubang-lubang yang menjadi kekurangan kita, sikit tambah. Tak mau banyak, sikit-sikit aja. Sebelum ni tak ada buat puasa sunat, tak ada apa, pesan kat bini kita. Aku hari Khamis malam Jumaat, aku tak ada pergi mengaji mana-mana. Aku nak puasa sunat. Hang pun puasa sama. Bagi semangat kat aku.
Kalau puasa seorang tak lagi, buka puasa dengan Maggi ya. Kan? Jadi hang puasa sama, hang gelut sikit masak di dapur cantik. Tak ada. Kan? Ambil malam Jumaat, hari aku duduk di rumah, kita puasa duduk orang. Ada sikit kekuatan tu, bukan kita seorang aja duduk lari ni. Bini kita gendong pergi sekali. Ada sahabat ni sampai anak-anak dia ajak sekali. Dia tak paksa, tapi dia create satu insentif kepada anak-anak. Dia pakat dengan bini dia kata, hari hamil kita puasa. Dia kata, mama masak sedap sikit. Dia kata kat bini dia, mama masak sedap sikit. Dia kata. Lepas tu dia abang kat anak-anak dia. Siapa nak makan sedap, hari hamil puasa. Anak-anak rasa dia terangsang untuk puasa. Dia kata, okey puasa. Buka puasa iftar jama'i. Buka puasa secara jemaah ramai-ramai. Baca doa, makan sama-sama, ajak pula anak-anak sunat buka puasa macam ni. Tuan-tuan boleh bayangkan betapa bahagianya rumah tangga yang macam ni. Bahagia kan? Tak ada lah kita sampai nak mencari kebahagiaan nikah sampai 3-4 kali. Nak mencari kebahagiaan. Mudah-mudahan dia berjumpa dengan kebahagiaan yang dicari. Tak mau macam tu semua, tak mau. Kita nak ada Allah ni mau bahagia. Tak mau kata hak ni gagal, mau nak cari lain baru nak bahagia, tak mau. Hak ada Allah ni buat bagi bahagia. Tuan, betul tak tuan? Janganlah, jangan cari masalah. Dunia pun tak mau cari masalah, akhirat pun kita tak mau masalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Start daripada hari ini, orang kata ambil falsafah cermi muka. Jangan ambil falsafah cermi mata. Cermi mata ni dia nak nampak orang ni. Oh ni tak betul, oh ni tak betul, dia ni legutu, dia ni leguni anak, dia ni leguni anak, dia tu legutu. Tak mah. Cermin muka. Kita ambil, tengok muka kita depan. Tengok muka kita ni jernih dah muka kita ni. Beriman dah muka kita ni. Muka kita ni boleh tak layak kan nak jadi ahli syurga ni. Duk ilahi lastulil firdaus. Duk nasib tu kan. Duk merayu-rayu, mendayu-dayu minta kepada Allah nak masuk syurga Allah. Kan? Doa abang pula aku ni tak layak mendapat syurgamu. Lalu dah tahu tak layak buatlah. Bagi kita layak. Kan? Muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian. Saya pesan diri saya dan kepada tuan-tuan semua. Kita ada ruang banyak lagi, masa ada lagi untuk diri kita lah. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Tuhan kata kalau sekiranya kamu buat baik, kamu sebenarnya buat baik untuk diri kamu sendiri. Tapi kalau kamu buat benda jahat itu akan menimpa diri kamu balik. Kita tak mau macam tu. Kita nak buat yang baik. Baik ni untuk diri kita, untuk keluarga kita. Setidak-tidaknya depan Allah esok kita tak berjawab panjang. Pasal apa? Tanggungjawab kita laksanakan. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik silap saya. Kita tanggung dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سائر أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.